Okey. Tak ada satu regulator yang boleh cakap tak ada kuasa. Kalau regulator tak ada kuasa, macam harimau tak ada taring. Itu dia. Tapi masalah apa you dengan bank negara sekarang? Sebab you kata sampai tak ada taring ni. Okey, dalam insurans jangka hayat bermaksud ada tarikh matang. Untuk saya punya sebab ini saya kena cakap untuk pihak saya, sebab saya tak nak nanti dituduh pihak ketiga. Okey. Sebagai pihak yang terbabitlah, pihak pertama lah. So insurans yang ada jangka hayat, di mana tempoh matang dia masih lama, dan di mana ikatan dibuat semasa kita menentukan kadar premium. Kadar premium ditentukan dari segi umur, kesihatan dan juga inflasi medical perubatan untuk jangka masa tempoh perlindungan. So pertikaian yang saya timbulkan, kenapa insurans diberi hak mutlak untuk menaikkan premium. Saya tahu dalam agreement memang ada klausa tersebut, tetapi klausa ini sudah dibatalkan dengan adanya piagam pengguna melalui ketetapan polisi bank negara pada tahun 6 Mei 2020. Sudah diputuskan fair treatment of financial consumer. Di dalam fair treatment financial consumer, pihak penyedia kewangan dengan pihak pengguna kewangan mesti mendapat layanan yang sama. Tidak ada pihak yang mempunyai kuasa yang lebih yang akan menindas sepihak. Okey, saya nak tanya satu soalan Mr. Khoo. Insurans buat bisnes. Bila ada inflasi, dia terpaksa naikkan premium. Apa masalah dia? You mampu, you bayar sajalah. Okey, masalah dia ikatan perjanjian sudah ditandangani dan premium sudah ditentukan. Sudah diambil kira kos inflasi untuk jangka masa tempoh perlindungan. Kenapa? Kalau katakan dia untuk saya punya kes, setiap 3 tahun dia naik. Bermaksud, jangan kalau bermaruah, lebih baik panggil dia buat ikatan untuk 3 tahun. Sebab dia mempunyai profesional punya orang untuk kira premium punya keputusan berdasarkan faktor-faktor tadi saya cakap, umur, kesihatan dan juga inflasi kesihatan. Inflasi perubatan untuk jangka tempoh perlindungan. Okey, jadi ringkaskan Mr. Khoo, apa yang sebenarnya you tak puas hati dengan BNN ni? Saya bukan tak puas hati dengan BNN. Institusi bank negara saya tak boleh cakap tak puas hati. Institusi itu satu yang patut kita sanjung. Tetapi dengan penguasa yang mempunyai pemahaman yang tak betul, akan menyebabkan perencanaan kerajaan, hala tuju kerajaan terenjat. Di mana you pun tahu PMX cakap untuk mengurangkan kos sara hidup. Bila premium naik, adakah kos sara hidup tak naik? Dan you tahu tak siapa yang penaja untuk insurans? Penaja insurans adalah ketua keluarga dan juga remaja yang menjangkakan ibu bapa akan pada satu hari perlukan perubatan, dia nak kasih perubatan terbaik, dia beli. Bila naik, jadi pendapatan boleh guna ketua keluarga dan remaja menjadi kurang. Dan bila kurang, katakan dengan keputusan bank negara, keputusan komersial, bermaksud memberi hak mutlak. Hari ini boleh naik, besok boleh naik. Jadi sekarang you tak puas hati sebabkan commercial decision tadi lah. Ya, bank negara. Ya, maksudnya bank negara sepatutnya lihat balik kenapa dia tak ada kuasa. Jadi bila Okey, saya kasih satu bandingan. Untuk beras, ayam, telur, kenapa KPKT ada kuasa? Itu barangan tau. Ini perkhidmatan tau. Barangan boleh kurang penawaran, tapi perkhidmatan tak mungkin kurang. Faham? Jadi kenapa barangan bila KPKT pergi kawal, tak ada trader cakap commercial decision. Kalau bank negara kasih keputusan macam tu, sepatutnya kita cakap dengan trader, lain kali KPKT datang, this is our commercial decision. Boleh. Jadi mana maruah penguat kuasa? Mana maruah? Okay, kalau kenapa you tak nak saman saja dekat mahkamah? Kalau saya ambil tindakan mahkamah, saya punya isu bukan saya seorang yang naik.
isu kenaikan ni boleh tanya, boleh dapatkan buat apa voting atau apa daripada rakyat. Adakah saya seorang? Bukan saya seorang. Saya buat untuk kepentingan awam. Kalau saya pergi ambil tindakan mahkamah, adalah bodoh saya keluar duit untuk kepentingan awam. Sedangkan YB semua buat apa? Sepatutnya isu ni bila dibangkitkan, YB patut ambil isu ni dibangkitkan dalam parlimen dan bukan susu galo Lim Guan Eng yang tak ada kepentingan awam. Okay. So saya nak tanya lagi satu soalan lah. Orang kata yang beli insurans ni orang yang berduit. Ini pilihan. Jadi bila ada kenaikan berlaku, sebagai pembeli insurans, terima sajalah. Okey, orang yang berduit ni pun ada limit. Dia bukan pencipta wang. Kalau dia pencipta wang, you naik bila pun tak ada masalah. Dia orang pun cari makan. Kalau bila naik macam tu, jadi kos sara hidup naik, dia akan juga mempunyai pilihan. Sistem kesihatan awam pun bukan kurang baik. Jadi akan membuat kegusaran hidup. Kenapa? Baik dia pilih opted to go for kesihatan awam. Bila ini berlaku, kebanjiran dekat hospital. Apa yang berlaku seterusnya? Banyak dana untuk pembangunan akan disalur untuk bina hospital. Di mana ini sudah salah prinsip dia. Di mana orang-orang yang beli insurans adalah telah membuat khidmat negara. Dia tak nak mahu bergantung pada negara, kerajaan pada subsidi ni semua. Dan ini dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar dalam belanjawan merasionalisasikan subsidi supaya tak tersasar. Dengan keputusan penguatkuasa yang tidak bertanggungjawab, tidak menjalankan amanah dengan bertanggungjawab, akan menyebabkan keputusan mereka bertentangan dengan hal tuju PMX. Jadi saya nak cakap kat sini yang Mr. Khoo tak puas hati lah. Kenaikan sesuka hati daripada pihak insurans. Bayaran bulanan dia yang pihak insurans lakukan sekarang ni. Betul tak Mr. Khoo? Memang tak puas hati. Satu dah lah tak puas hati dengan keputusan Bank Negara. Commercial decision, kuasa mutlak itu sudah salah. Bisnes mah. Bisnes, you sebagai seorang buat bisnes, kalau setiap perkiraan yang salah tu you kena tanggung. Bukan yang tanggung ni you dah rugi, you panggil pemegang insurans untuk jai you punya kerugian. Itu satu tak bermaruah. Dan ikatan perjanjian sepatutnya bermaruah, di mana dalam ikatan perjanjian sepatutnya adil. Tapi ikatan yang kita sign dulu memang tak adil. Bermaksud kita pembeli yang sebenar bodoh. Sebab tu Bank Negara cakap you sudah sign dulu mah. Memang saya akui masa tu saya bodoh, tapi bukan selama bodoh. Kita akan jadi pandai. Sekarang sebab tu saya cakap dalam Bank Negara, you sudah ada fair treatment financial consumer yang sudah dipaksa digarap. Kalau you tak percaya, you pergi dekat bank-bank, biarkan pengguna diorang mesti berlaku melayan pelanggan dengan adil, saksama dan jujur. Adakah perjanjian macam ni jujur? Jadi segala terma-terma yang tak jujur akan terbatas secara automatik dengan adanya piagam ni. Dan di sinilah kuasa dia patut ada. Kenapa diorang cakap diorang tak ada kuasa? Okey Mr. Khoo, saya bagi 1 minit untuk Mr. Khoo ringkaskan apa yang Mr. Khoo ingin sampaikan. Okey, secara ringkas saya nak cakap, dari segi aduan saya tak puas hati. Bila aduan dibuat, kertas siasatan dibuka. Tetapi pegawai penyiasat pun dilantik. Tetapi saya tak berpeluang bercakap dengan pegawai penyiasat. Walaupun saya cuba berhubung, hanya saya boleh berhubung dengan BNN Telilink. BNN Telilink je telefon ni cakap, Encik Ko, apa yang you nak kita sampaikan pada kita akan sampaikan, tapi kita tak boleh sambungkan. Boleh panggil dia hubung pun tak akan hubung. Dia orang satu penguasa yang macam tahap dewa. Sedangkan dekat laporan polis ke, dekat SPM ke, dekat kesihatan ke, Kementerian Kesihatan ke, mesti ada satu IO yang akan mengambil statement saya. Jadi bila tak ada interaksi, keputusan yang dia buat memang ke laut. Tak mencerminkan maruah Bank Negara tak jaga. Sebab saya dah cakap maruah Bank Negara terjejas ialah kenapa? Bila saya telefon Bank Negara untuk isu aduan yang saya sebagai wakil pihak ketiga dan saya mempunyai mandat.
bank negara tahu. Tapi dia punya telefon ni cakap, Encik Ko, you pihak ketiga saya tak cakap. Dan saya kena cakap dengan dia, you sebagai regulator, isu pihak ketiga pun you tak faham. Sedangkan bank banyak isu yang isu-isu mahkamah. Dan banyak tindakan mahkamah diambil. Kenapa tak cakap dengan bank, cakap dengan yang arif? Kalau ada pihak ketiga lawyer, cakap dengan dia tak boleh pakai sebab yang hutang si penghutang, bukan lawyer. Tapi yang arif akan cakap dia diwajibkan kena ada lantik lawyer. Jadi isu yang dia nak petikai saya pihak ketiga, saya sekarang rasa dia orang maruah dia orang terjejas teruk. Itu saja. Okey, terima kasih.